من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya Rabbal Alamin. Cabang iman yang ke-10 beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang yang ke-10 wajib yakni beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya ada di antara manusia yang mengambil selain dari Allah Ta'ala sebagai sekutu. Mereka mencintai Allah, mereka mencintainya, mencintai sekutu tersebut seperti mana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara cabang iman yang ke-10 wajib ke atas kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului lebih daripada sekalian perkara yang lain, lebih daripada sekalian perkara yang lain. Imam Ghazali menyatakan hakikat seorang hamba kepada Allah, hakikat ubudiyah, hakikat kehambaan seseorang yang benar kepada Allah Ta'ala, yang pertama hendaklah dia menerima segala perintah yang datang daripada Allah Ta'ala tanpa membezakannya. Menerima segala perintah yang datang daripada Allah, tidak memilih perkara yang mereka suka mereka buat, perkara yang mereka tidak suka mereka tinggal tidak. Sama ada perkara yang mereka suka pun mereka buat, perkara yang mereka tak suka pun. Tapi apabila ia perintah yang datang daripada Allah Ta'ala, mereka buat. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi: ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bersama dengan agama Allah Ta'ala secara menyeluruh. Tidak kiralah sama ada berkaitan dengan hal ibadat, tidak kiralah sama ada berkaitan dengan bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah, bab siasah. Segala benda terima yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, redha dengan segala perkara yang datang daripada Allah Ta'ala.
Tidak kira lah sama ada perkara yang datang daripada Allah itu perkara yang mereka suka ataupun mereka tidak suka. Mereka sentiasa redha dengan apa yang datang daripada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan satu hadis Nabi yang berbunyi, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullu lahu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Ajaib yang ada pada orang yang beriman, dan keajaiban ini tidak ada melainkan hanya pada orang yang beriman sahaja. Orang yang beriman apabila dia diuji dengan perkara yang mereka suka, nescaya mereka akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini baik bagi mereka, yakni bagi orang yang beriman. Namun apabila mereka diuji dengan perkara yang mereka tidak suka, mereka bersabar dengan apa yang datang daripada Allah Ta'ala, maka itu juga baik bagi orang yang beriman. Ini orang yang beriman sentiasa redha apa-apa saja yang datang ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pun yang ketiga, mendahulukan kehendak Allah Ta'ala, mendahului daripada keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Maknanya segala perkara, segala urusan yang kita nak buat, dahulukan apa kata Allah. Dahulukan apa kata Allah Ta'ala. Ada pun keinginan hawa nafsu, kita tak belakang. Contohnya bab semayang subuh lah contoh. Apabila mendengar laungan azan semayang subuh, Allah Ta'ala suruh kita semayang subuh. Ada pun nafsu suruh kita tidur, maka dahulukan apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Nafsu suruh kita kedekut, ada pun Allah Ta'ala suruh kita menderma, maka dahulukan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu hakikat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu, kama yakrahu an tuqada lahu nar fayuqdhafu fiha. Artinya tiga perkara, jika tiga perkara berada dalam diri seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai berbanding yang lain. Itu yang pertama. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada ketiga-tiga perkara ni, jika ada ketiga-tiga perkara ni pada diri seseorang, nescaya dia akan memperolehi kemanisan iman. Kemanisan iman, kemanisan ibadat, benda yang bukan boleh buat-buat, dan benda yang bukan hanya sekadar kenyataan ataupun dakwaan saja, tidak. Dan perkara ni dia wujud pada diri seseorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kalau kita tengok sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah ketika mana berada di Taif, Rasulullah dipukul, dikatok sampai berdarah Rasulullah. Apa munajat Rasulullah kepada Allah Ta'ala di antara kalam Rasulullah? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, mu nak serah aku pada siapa-siapa ikutmu lah ya Allah. Mu nak serah aku pada orang nak khanak aku, nak maki aku, nak pukul aku, nak bunuh aku, ikutmu lah ya Allah, serah padamu. Satu je yang aku harap padamu ya Allah. Aku harapmu je yang tidak murka pada aku, mu je hendak marah pada aku. Ini yang pertama, orang yang mempunyai kemanisan iman, mereka mendahulukan Allah dalam segala perkara. Mendahulukan Allah dalam segala perkara. Maka begitu jugalah kita hari ni. Apabila nak ngundi ke, nak apa, dahulukan Allah dan Rasul depan dulu. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi tiga perkara ni kalau ada pada diri seseorang, dia akan jumpa dengan kemanisan iman dia. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai berbanding dengan yang lain. Allah dan Rasul hak duduk depan sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya kamu qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu nak mendapat kecintaan daripada Allah, maka turutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Taala akan mencintai kamu. Maka yang pertama, Allah dan Rasul dia lebih cinta lebih daripada orang lain, lebih daripada duit, lebih daripada pemimpin, lebih daripada segala perkara. Allah dan Rasul yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Wahai orang yang beriman, menjadi kewajipan pada kamu taat pada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemimpin di kalangan kamu. Sekiranya berlaku selisih faham kamu dengan manusia yang lain, maka kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Ni yang kedua ni. Hubungan kita sama-sama kita, sama saudara kita, biarlah didirikan di atas kecintaan pada Allah. Jangan sebab apa merapat dengan dia, ni tahu kok menang kan dapat projek. Tu jangan tu benda-benda gitu kena tahu tepi dah. Jangan cinta pada seseorang kerana pengaruh. Jangan cinta pada seseorang kerana dunia. Jangan cinta pada seseorang kerana perkara-perkara yang boleh menjauhkan diri kamu pada Allah. Jangan. Kalau kecintaan kamu kepada seseorang dalam hal dunia, apabila dunia tak ada, maka kecintaan tu akan hilang. Dan benda ni benda hak biasa dan normal berlaku hari ni. Pernah satu luahan cerita ya, luahan perasaan. Seorang hamba Allah Ta'ala bekas ketua polis. Bekas ketua polis maknanya orang besar lah, ya orang besar. Dia cerita pada seorang ustaz, dia kata, ustaz, hamba ni baru nampak apa maksud cinta kerana dunia dengan cinta kerana Allah Ta'ala. Cinta kerana dunia ni, dia buat gambar orang dia lah. Dia kata, saya ni ustaz, masa saya pegang jawatan ketua polis, ya Allah, 24 jam lah orang mari jalan rumah ustaz. Nampak seberang jalan tegak Datuk. Nyetepik tepi jalan, nyetepik juga panggil ni. Kalau panggil kita Datuk semua, maknanya roi sangat ni, ajak minum air lah apalah. Tapi dia kata, apabila saya habis jawatan ni ustaz, Allah Akbar ni, kita rasa dia kawan baik kita, orang-orang rapat dengan kita, lepas habis jawatan batal hidung dah nampak ustaz.
Maknanya ada orang ni nyesai dengan orang yang lain kerana dia ni habis saja je. Tapi orang yang mempunyai hubungan dengan saudaranya di atas dasar kerana kecintaan pada Allah Ta'ala, orang ni bukan setakat dunia mendapat kebaikan, malah di hari akhirat kelak dia juga akan mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada yang datang daripada Allah. Di antaranya apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia berjumpa kerana Allah dan dia berpisah pun kerana Allah. Ni disebut dalam hadis Nabi ni, nak mendapat kebaikan di hari pada masyarakat bukan senang, tapi ada antaranya berkasih sayang kerana Allah. Ingat, di pada masa ada orang yang lemah dalam peluh dia sendiri. Ada orang yang tubuh badannya dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang kepala dia dengan matahari sejeka lagi, dalam keadaan suasana, dalam keadaan yang amat menyerangkan. Tiba-tiba ada golongan yang dilayang oleh Allah Ta'ala dengan layanan istimewa. Di antaranya orang yang mempunyai hubungan dengan saudaranya kerana Allah Ta'ala. Maka di sini disebut dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dia sayang pada seseorang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan inilah yang disarankan oleh Allah Ta'ala, yang disuruh oleh para ulama. Perbanyakkanlah sahabat-sahabat yang baik. Perbanyakkanlah kawan-kawan yang kenal masjid surah. Kau kenal dengan orang-orang agama, kenal dengan orang-orang soleh, rapat dengan orang-orang yang dekat dengan rumah Allah. InsyaAllah, walaupun dunia mungkin dia boleh beri kebaikan, tidak sebagaimana kita sayang orang kaya-kaya, tapi ingat, insyaAllah boleh jadi dia beri kebaikan pada kita hari akhirat kelak. Ada di kalangan ulama, dia sebut pada sahabat-sahabat dia, ni tanda tawaduk ulama tu. Dia kata, wahai Syekh, wahai sahabat-sahabat aku, dah dia kawan dengan ulama-ulama juga. Dia kata, hamba nak minta tolong sini. Kalaulah hari akhirat kelak, kalaulah hari akhirat kelak, apabila kamu duduk dalam syurga, tiba-tiba mudah jumpa aku, boleh jadi aku duduk dalam neraka tu, minta tolong, mugi merayu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, si fulan ni sahabat aku. Ya Allah, si fulan ni orang biasa pergi masjid surah dengan aku. Ya Allah, si fulan ni rajin pergi dengar kuliah dengan aku. Ya Allah, keluarkanlah dia daripada neraka. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Ni penting saing orang-orang baik ni. Ingat, saing ni hidup di dunia semata-mata, tidak nungnya sampai karya akhirat kelak. Sebab tu katanya Rasulullah, al-mar'u ma'aman, al-mar'u Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkit pada hari kiamat dengan orang yang dia sayang, dengan orang yang dia kasih. Maka penting kita mempunyai hubungan dengan saudara kita kerana Allah. Maka hati kita tahu kita sayang orang ni kerana apa. Ada orang sayang dengan orang ada jawatan besar kerana ada pengaruh. Ada kita sayang dengan ketua polis, sebab apa mikir dah, ada benda-benda senang nak elok. Maka macam-macam niatlah dalam sudut bab hubungan ni. Tapi di sini disuruh oleh Rasulullah mencintai seseorang di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia benci kembali ke kufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran.
Seperti dia benci api dinyala kat untuknya lalu dicapuk ke sana. Maksud apa di sini nak khabar dia tak berakhir kepada kekufuran perkara yang berasa orang. Kembali kepada kekufuran dan kufur nikmat ataupun kufur akidah. Sebagaimana bencinya dia kalau orang ambilnya lembah dalam api, dia tambah begitu juga dia tambah kembali kepada keburukan dan keburukan dan kemaksiatan. Jadi di sini kata Rasulullah 3 benda ni, siapa-siapa yang ada 3 benda ni, insya-Allah dia akan jumpa apa dia kemanisan iman. Syair dan ungkapan hikmah. Syair dan ungkapan hikmah dengan sana yang bersambung kepadanya. Yang bersambung kepadanya. Imam Baihaqi memberitahu kami, katanya, aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Nadh At-Tusi berkata, aku mendengar Ja'far Al-Khuldi berkata, aku mendengar Junaid berkata. Kalau kita perasan tak, cuba kita perhati ya kalimah ni. Dia asal ni kalam daripada siapa? Daripada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi dia letaklah kitabnya, nama kitab dia Syu'abul Iman. Jadi kalam ni Imam Baihaqi dia ambil mana? Dia ambil daripada seorang ulama yang mana nama dia Abdul Rahman As-Sulami. Dan Abdul Rahman As-Sulami ni dia ambil mana? Dia kata aku mendengar daripada Abu Nadh At-Tusi. Lalu dia kata di Abu Nadh At-Tusi itu ambil mana? Dia dengar daripada Ja'far Al-Khuldi. Dan Ja'far Al-Khuldi dia ambil mana? Dia dengar hak asal cakap itu siapa? Imam Junaid. Ni satu benda ni, oleh kerana kita ni berada dalam fasa nak pilihan raya, peringatan untuk yang cakap dan peringatan untuk yang dengar juga. Ingat satu berita yang kita dapat, jangan mudah kita sebab selagi mana kita tak tahu kebenaran dia, sama ada berkaitan dengan musuh politik kita ataupun sebaliknya. Ni kena beringat ni, benda ni kena beringat. Sebab apa? Kita bimbang walaupun kita tak berair pada seseorang, oleh kerana ada orang yang buat satu berita fitnah pasal dia, lalu kita sabar, maka kita juga mengambil saham dalam perkara tersebut. Mengambil saham dalam perkara tersebut. Beringat, jangan kita kata dia fitnah kita fitnah atas, hanya kata gitu. Dari sudut bab perkara tu tak boleh. Sebab tu orang kata kita ni berlawan orang jahat ni, ataupun berlawan dengan orang yang kira dosa pahala, sama dah seperti mana gambar orang kita bergomong dengan babi. Sebab apa dia buat gambar orang gitu? Dia kata babi ni kalau kita balas dengan gosong dia, kita main dalam lupa, dia kubrai. Kita ni dak berair kotor lecoh lah apa. Dak babi sebut babi tempatnya main lupa ni ku suka dia. Ku kotor tempat tu ku suka dia. Ku banyak lupa, ku banyak taik situ tempatnya berair guling. Jadi kita jangan buat teruk gitu. Sebab tu katanya Tok Guru dia Aziz ni, kalau ni hamba ingat sampai ke hari ni, Tok Guru dia kata apa kita ingat, kalau anjing gigit kaki kita, jangan kerana kita marah pada dia kita gigit mula kaki anjing. Makna kita tak cerdik tu. Cuma nak beringat kita dalam perkara ni. Satu-satu maklumat ke, satu-satu apa ke, kena tanya dulu sepatutnya mu ambil mana. Dak aku tahu confirm kerana aku terima berita ni daripada orang aku cari biar-biar. Tu lah. Hak kita bimbang mu tahu mana aku dapat orang ni. Dia orang tu tahu mana aku tahu. Tu kita bimbang tu ingat. Setiap apa-apa yang kita buat ni ada kiraan dosa dan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat baik dia boleh lihat balasannya daripada Allah walaupun besar darah. Dan siapa-siapa yang buat jahat dia akan lihat balasan dia daripada Allah Taala walaupun sebesar darah.
Maka ada balasan, ada balasan. Sebab tu kalau kita tengok apabila orang hina kata ketuk guru macam-macam bahas 90 juta, kita tengok ada tok guru balas mula kata gitu atas. Tak ada. Kerana apa saya tertarik dalam bab dia ni kena pegang satu benda. Apabila orang kata tok guru ni bahas 90 juta diam macam-macam. Tok guru dia respon tok guru tu kata apa? Kita kena ingat dia mati, saya pun mati. Dia mati, saya pun mati. Maka dia bawa amal dia. Kalau dia fitnah dia bawa dah benda hak dia buat ada. Dan saya pun bawa lah amalnya maki hari akhirat zahir belakang benda tu. Orang mikir siapa situ. Kita mana boleh ustaz hanya bahan kita faham pula hak tu kita. Tapi ingat tujuan kita sebut sinilah tujuan dia cerita bab ni. Nak kapa satu-satu maklumat ni ulama dia nak letak dalam kitab dia, bukannya aku rasa dia kapok nyaknya tulis lalu tidak. Dia panggil istilah dia panggil sanad. Sanad ni maknanya sambung. Mu ambil mana aku ambil ni, mu ambil mana sambung-sambung siapa pada tuan asal. Tuan asal dia siapa? Imam Junaid rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam dunia tasawuf. Imam Junaid katanya, Imam Junaid qala rajulun li sariyis saqati kaifa anta fa ansha yaqulu man lan yabid wal hubbu hashbu fuadihim lam yadri kaifa tufattatu al akbadu. Artinya seorang lelaki bertanya kepada Imam As-Sari As-Saqati, ulama besar dalam ilmu tasawuf juga. Apa khabar kamu? Beliau pun bangun mendendangkan. Katanya As-Sari As-Saqati ni, orang apabila orang tanya dia mu apa khabar, maka Imam As-Sari As-Saqati dia bangun. Dia pun mendendangkan, dia membacakan satu syair. Orang-orang dulu dah duduk syair ni macam kita hari ni pada orang Melayu macam patung lah. Orang Melayu kita patung. Kadang-kadang nak cerita patung pasal perasaan, patung pasal agama. Tu orang kita. Cuba kita tengok cerita macam dulu tu kisah Nordin Ahmad. Kan kalang dia tu kan kalang patung. Jadi kalau di negara Arab syair. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum pada zaman jahiliyah lagi, mereka ni mengadakan pertandingan syair yang paling menarik. Syair paling menarik. Jadi ikutlah syair dia ke puji Arab ke puji orang puang ke puji dunia ke ikutlah. Ada syair dia tu kalaulah syair dia terbaik maka digantung di kelabu Kaabah. Tu nak kabur gambar orang dulu. Jadi syair ni bukan orang sebarangan lah orang yang boleh mereka dia. Jadi ni Imam As-Sari As-Saqati dia kata apa? Sesiapa yang tidak berjaga malam ketika perasaan cinta memenuhi hatinya, dia tidak akan tahu bagaimana hati-hati manusia boleh meruntung. Benda maksud dia ni Imam As-Sari As-Saqati nak menggambarkan perasaan cinta daripada Allah Ta'ala dengan cinta yang sebenar apa? Sesiapa yang tidak berjaga malam kerana perasaan cinta memenuhi hati dia. Siapa-siapa yang tidak berjaga malam dalam waktu yang sama kata perasaan cinta pada Allah, maka dia tidak akan tahu bagaimana keadaan hati-hati manusia boleh meruntung. Maknanya ingatan hati manusia pada Allah Ta'ala dia tak akan tahu kalau dia tak bangun malam. Ni satu benda tanpa orang untuk kita lah, terutamanya hak cakap lah. Dia kata kalau betul lah mu kata mu sayang pada Allah, antara amalan hak paling basic adalah untuk kamu bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam, dan bangun sembahyang malam adalah amalan asas bagi orang soleh.
Nah, tu satu benda tu kita boleh tengoklah. Kita termasuk dari kalangan orang yang bangun malam. Kalau bangun malam, alhamdulillah adalah amalan orang soleh dan insya-Allah mungkin kita tergolong di kalangan mereka. Tapi bukan bangun malam ustaz, subuh pun kat pukul 7. Itulah jauh lagi lah. Tu jauh lagi lah. Kalau bab mayang malam kita kona sikit bukan bab mayang malam, bab mayang subuh je. Bab mayang subuh ingat kalau dulu pernah ada salah seorang ulama daripada Kelantan, anak murid kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, nama dia Ustaz Subki. Dia rajin mari sini kuliah subuh di surau kita ni, kuliah subuh. Jadi dia ni Ustaz Subki ni, dia ada satu kitab menceritakan kelebihan lelaki subuh. Kelebihan orang yang sembahyang subuh. Kita tahu tak gambar orang sembahyang subuh ni macam mana? Katanya sahabat-sahabat Nabi. Ni kita dah tahulah kalau hidup zaman Nabi kita duduk belah mana, wallahu a'lam. Kita alhamdulillah Allah Taala kita ni baki akhir zaman. Kalau baki zaman Nabi tak tahu duduk mana, wallahu a'lam. Sebab apa saya sebut begitu ya? Sebab katanya sahabat Nabi, kami boleh menilai, kami boleh mengetahui siapakah orang munafik dengar dari kalangan kami melihat sembahyang subuh. Maksudnya kalau orang munafik ni, dia orang yang tidak sembahyang subuh, dia sejik kerana apa? Kerana sedap tidur daripada bangun sembahyang subuh. Tu kita sebut kalau kita ni sebuah hari ni rasa-rasa duk mana. Kata sahabat Nabi, senang ya kami nak cang siapa dia orang munafik zaman Nabi. Kami tengok siapa hok dak bangun sembahyang subuh sejik orang munafik. Itu meya kayu ukur nak menilai orang munafik zaman dulu. Jangan buat nilai kayu ukur tu pada zaman sekarang dah. Kan pergi subuh surau ya tengok kakak ni dah ada. Pergi sembang lalu mu ni munafik ajeng rupalanya jangan. Cuma nak khabar tu gambar orang. Maka kalau subuh kita berat lagi, maka nak bincang sembahyang malam jauh lagi lah. Sebab tu kata Imam Sari As-Saqati, dia kata siapa-siapa yang tidak berjaga malam ketika perasaan cinta memenuhi hati dia, dalam keadaan khabar sayang pada Allah, mendahului Allah, tapi sembahyang malam tak lagi, maka dia tidak akan tahu bagaimana hati-hati manusia yang merindui, yang menyayangi, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dicerita oleh ulama, kalaulah di kalangan orang-orang yang berada di istana tahu betapa manisnya kami melakukan amal ibadat di waktu malam, nescaya mereka akan menyembelih kami kerana cemburu mereka dengan kami. Maksud apa di sini? Maknanya mereka apabila tiba saja waktu malam, perasaan suka akan menyelubungi hati mereka. Kenapa? Kerana boleh bermunajat pada Allah, kerana boleh beribadat pada Allah, boleh merayu pada Allah, boleh berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada boleh baca Quran, boleh mana buat ibadat belakalah, sebab pada mereka ni kemanisan. Jadi tidak pelik ya kalau kita baca kisah-kisah ulama. Di antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di karang kitab, dia menceritakan ada ulama sampai peringkat 30 tahun air semayang yang digunakan pada semayang subuh adalah air semayang yang diguna pada semayang isyak. Maksudnya dia tak tidur malam kerana melakukan amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dokan Nabi kan tidur, bukan mereka menyalahi sunnah Nabi, bukan. Tapi kerana kemanisan mereka, sedap mereka melakukan amal ibadat. Jadi sedap buat amal ibadat ni, siapa tak berasa nak ngatur kerana sedap buat ibadat. Sebagaimana pernah diceritakan berlaku pada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah lepas mayang isyaknya buat ibadat, semayang sunat. Sapalah tengah malam.
Tiba-tiba letih sangat semayang malam tu, letih terlelap. Terlelap sekejap tu kan kejut dia tegur lalu diri. Dia kata, wahai Rabbi aku adawiyah. Kalau betul lah mu nak berehat, lah kerja dah ibadat lah dulu di dunia. InsyaAllah dalam kubur kayak gini, kita boleh beribadah, kita boleh berehat. Mu jangan banyak sangat nak tidur. Tu Rabbi At-Tadawiyah ni dia tengah ibadat letih berehat kejap terlelap ni sekejap aja. Engko Allah wahai Rabbi At-Tadawiyah bapa mu baik sangat tidur. Terlelap tu berasa tidur lama dah. Kita tidur lama tu berasa terlelap. Tu kelebihan kita tu. Tidur 3 jam 2 jam. Terlelap korok pun dia 2 jam ni kata terlelap ni deretuh nama dia. Jadi nak khabar tu dia kalau kita baca betul ya. Ulama sebut sehingga saja Imam Ibn Sirin dia sebut inda dzikri salihin tatanazzalur rahmah. Apabila mu ingat mu tengok cerita orang-orang soleh, Allah Taala akan turunkan rahmat. Betul sungguh. Betul sungguh kalau kita tengok baca kisah orang soleh kita nengok ya kedak ni. Ya kedak. Sebab apa? Ya kedak ni sebab dengan nisbah pada kita dak logik Ada ulama sampai 8 kali khatam Quran dalam masa sehari. 8 kali khatam Quran dalam masa sehari. Guana tu ustaz? Tak guana lah. Kerana apa? Kemanisan pada dia rahlik baca Quran, tak makan tak apa. Kita makan tak baca Quran tak apa. Jadi nak khabar tu orang dulu. Maka sebab tu kata Imam As-Sari As-Saqati, kalau orang ni tak bangun mayang malam, tak bangun ibadat waktu malam, walaupun mulut dia kata dia sayang cinta pada Allah, dia tak akan tahu hakikat sebenar orang yang sayang, orang yang rindu, orang yang merayu pada Allah Ta'ala di waktu malam. Sebab tu kita orang nak berjuang, nak meninggikan agama Allah ni, sepatutnya malam ni kena bangun merayu pada Allah. Ikhtiar keping tepek lah bendera ada pun paling penting kali duduk sini benar. Duduk sini merayu pada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati orang ramai ya Allah supaya memilih mereka yang nak meninggikan agamamu ya Allah. Kerana apa segala hati anak Adam ni duduk tangan Allah Ta'ala belaka, duduk dalam kekuasaan Allah Ta'ala belaka. Mudah Allah Ta'ala nak balik, mudah Allah Ta'ala nak pusing, mudah sangat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati manusia. Begitu juga dengan sanad yang bersambung kepadanya, yang bersambung pada Imam Baihaqi. Abu Abdurrahman As-Sulami memberitahu kami, katanya, aku mendengar Abu Nasr Muhammad bin Ismail berkata, aku mendengar Abul Qasim Al-Razi Al-Wa'iz berkata, aku mendengar Abu Dujanah berkata, kanat Rabi'atu idha ghalaba 'alaiha halul hubbi taqulu ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fi fa'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba la min ahabba muti'u. Terjemahannya, apabila Raba'ah sedang dilamun cinta yang amat kepada Allah, beliau bersyair, kamu derhaka kepada Allah namun menzahirkan cinta kepadanya, itu adalah mustahil, adalah amalan kebaikan, bahkan suatu perkara yang baru. Maksudnya dia kata kamu ni derhaka kepada Allah namun menzahirkan cinta kepadanya. Kamu mudah buat, mudah Allah Ta'ala suruh. Tapi dalam waktu yang sama mu kata mu sayang pada Allah, mudah mayambang, mu buat maksiat tapi mulut kata sayang pada Allah. Ini adalah mustahil dalam peramalan kebaikan. Perkara ni mustahil, tak sabuh dasar. Macam mana mu kata mu sayang binimu, mu lepah binimu. Mu sayang binimu, munjar binimu. Mu sayang binimu, hak binimu suruh mu dakwah. Sama gambaran mu kata mu sayang pada Allah tapi mu derhaka pada Allah. Mu buat maksiat, maka ni adalah mustahil, ni amalan baru, tak sabar.
Bahkan suatu perkara baharu ni bid'ah ni perkara mengaruh. Jika cintamu tulus pasti kamu akan mentaatinya. Jika kalau betul lah mu cinta pada dia, mu cinta pada Allah, pasti mu akan taat pada dia, taat pada Allah. Sesungguhnya pencinta akan taat kepada yang dia kasihi. Sesungguhnya pencinta orang yang cinta ni dia akan taat, dia akan tunai hak gala, hak kasih dia suruh, hak dia sayang tu. Maka tu ciri-ciri orang yang benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-10 adalah beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam segala perkara Allah Ta'ala kena duduk depan. Allah Ta'ala kena duduk depan. Cabang iman yang ke-11 wallahu a'lam. Oleh kerana betul-betul stesen ni. Dan pula jam bunyi dah. Jadi kebetulan gitu kira lalu tarik handbrake wallahu a'lam. Seri capu ada satu permintaan. InsyaAllah. Ni mana ni? Mana ni? InsyaAllah malam ni kita ada buat tahlil sikit untuk Cik Mak bin Meng. InsyaAllah pada malam ni lepas syak lagi kita ada tahlil reka sikit. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.